Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Isnin 21 Oktober 2024 bersama saya Debbie Amanda Padan. Projek pembinaan Kompleks Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM MIRI merupakan inisiatif kerajaan untuk menyediakan prasarana canggih dan moden untuk anggota APMM. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, pasukan projek khas 2 JKR telah dipertanggungjawab mengawasi dan menyelia projek bernilai RM118.3 juta yang menggunakan kaedah reka dan bina. Jelasnya bangunan APMM MIRI ini direka bentuk dengan kapasiti 95 unit, iaitu 80 unit kelas F dan 15 unit kelas D, dilengkapi dengan bilik tidur, bilik mandi, stor, ruang tamu dan ruang makan serta kemudahan asas lain seperti bangunan pentadbiran, bangunan sokongan, surau, jeti, tempat letak kereta dan motosikal serta lain-lain kemudahan berkaitan. Bermula tahun 2020, tetapi dia bersih kerana terganggu oleh COVID lah, masa COVID. Macam banyak juga projek-projek serupa yang dalam masa PKP COVID, jadi pelaksanaan projek-projek terganggu. Walaupun begitu, projek ini disiap dalam masa yang telah ditetapkan. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyaksikan penyerahan projek pembinaan Kompleks APMM MIRI kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pemilik projek di MIRI. Beliau menegaskan untuk pihak kontraktor melaksanakan tanggungjawab dalam tempoh tanggungan kecacatan DLP sehingga 27 September 2026 dengan pemantauan berterusan JKR ke atas proses pasca penyerahan bangunan supaya tiada yang tertangguh dan dilaksanakan mengikut peraturan dikuatkuasakan. Sektor pelancongan di luar bandar perlu diperkasa dengan kaedah sistematik. Adun Kelili Jonica Rayongipa berkata bukan sekadar hebat mempromosi di platform media tetapi penyedia pusat pelancongan juga harus memastikan kualiti lokasi dipamerkan menepati kehendak pelancong. Mengambil contoh enap desa yang disediakan haruslah mempunyai pelan menyeluruh bagi menarik kehadiran pengunjung. Tidak tahu macam mana mempromosikan. Mereka yang membuat program pelancongan, keratangan dan juga seni, mereka secara lama punya, style lama. Oleh sebab demikian, itu saya cakap tadi, dengan kehadiran Motek ini maka akan membuka minda. Bercakap kepada RTM selepas program Motek bersama komuniti di Sarawak bertempat di rumah Billy Nangamejong sekarang, jelasnya lagi kaedah promosi lama harus ditukar bagi meningkatkan kemampuan industri pelancongan domestik. Bagi Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Syaharuddin Abu Sohod, Motek akan terus menyokong sektor pelancongan di Sarawak. Kita juga akan meneruskan program-program kesedaran pelancongan seperti ini dengan lebih banyak lagi pada masa-masa yang akan datang supaya masyarakat diberi kesedaran berkaitan dengan pelancongan ini sebab pelancongan ini mendatangkan pendapatan kepada masyarakat tempatan. Setakat Oktober tahun ini, pihaknya telah mengadakan 3 program jelajah Motek di Sarawak iaitu di Seratok dan Kelili meliputi Dewan Masyarakat Krian, Seratok, diikuti Rumah Liman, Entulau Sabtu dan berakhir di Rumah Billy Nangamejong. Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS akan menyalurkan bantuan tambahan kepada keluarga mangsa tragedi Perahu Karam dalam tempoh terdekat. Menurut pengarahnya, Dato' Dr. Chai Hin Chung, bantuan awal telah disalurkan menerusi Kelab Kebajikan UKPS selepas kejadian diketahui. Bantuan lain akan diberikan mengikut perkeliling Perkhidmatan Kerajaan Sarawak termasuk kumpulan wang simpanan pekerja dan Pertubuhan Keselamatan Sosial, Perkeso dan sebagainya. Tambahan dan sebagainya, saya akan mohon nasihat kepada yang berhormat Datuk Ahmad SS nanti. Ditemui media di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Umum Sarawak petang semalam, beliau turut menyatakan penyertaan pasukan UKPS dalam Regata Sarawak 2024 akan dipertimbangkan kemudian selepas mendapat pandangan dan nasihat daripada pejabat setiausaha Kerajaan Sarawak. Meskipun tidak menolak kemungkinan penyertaan unit berkenaan dalam regata itu akan dibatalkan, namun sebarang keputusan mengenainya hanya akan diketahui dalam masa terdekat.
3 daripada 20 lampu jalan bertenaga solar yang dipasang di Jalan Deson Sibu dicuri individu tidak bertanggungjawab. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam dan Kerajaan Tempatan Datuk Michael Tiang Ming Tee, pihaknya amat kesal dengan tindakan mencuri kemudahan awam tersebut yang telah dipasang pada 2 tahun lepas. Pencuri berkenaan dipercayai menggunakan pemotong elektrik mudah alih, memotong tiang lampu untuk mendapatkan lampu sistem solar berkenaan. Jelasnya, kerugian dianggarkan berjumlah 6 ke 7 ribu ringgit. Shouldn't happen because this is for everyone convenience. And I was just discuss with my team. We will look into these matters. Maybe we have to reinstall another 3 units of the solar power street light with a thicker build of the light pole. Beliau ditemui media ketika meninjau lokasi berkenaan di Jalan Deson Sibu. Pemasangan lampu solar itu tindakan pantas pihaknya untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya pada waktu malam dan sebelum ini kawasan jalan raya itu dalam keadaan gelap. Ujarnya, pencuri berkenaan menyasarkan lampu solar yang terletak di kawasan agak terpencil bagi mengelak dikesan penduduk setempat. Beliau juga akan berbincang dengan pihak Majlis Perbandaran Sibu dan SESCO untuk bagaimana lampu jalan raya elektrik dapat dipasang di lokasi-lokasi yang perlu di kawasannya Dun Palawan. Cubaan menyeruduk barang ke Malaysia di sektor pos Kandai berjaya disekat oleh Sub-Unit Formasi Division Pertama Infanteri semasa op awas keris parang di kawasan berhampiran ladang sawit PJP Pelita Kandai, 50 meter dari sempadan Malaysia-Indonesia pada pukul 3 pagi Ahad semalam. Kenyataan media daripada Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division semalam memaklumkan anggaran nilai keseluruhan barangan rampasan yang diperiksa berjumlah RM251,360, melibatkan 3 buah kereta, rokok, kayu arang, wang tunai, telefon bimbit, beg dompet dan beg pakaian. Semasa rondaan di kawasan tersebut mendapati 3 buah kenderaan jenis SUV sedang membawa muatan yang bertutup di laluan haram. Pemeriksaan terhadap sebuah kenderaan menemukan 72 kartun rokok pelbagai jenama dan 44 kotak arang kayu, manakala 2 kenderaan lagi didapati kosong. Turut ditahan 4 orang pendatang asing tanpa izin parti dalam lingkungan umur 28 hingga 56 tahun. Laporan polis telah dibuat di Balai Polis Lundu untuk tindakan selanjutnya. Tentera Darat Malaysia terus komited memperketatkan kawalan di Persembadanan Malaysia-Indonesia dari sebarang bentuk pencerobohan parti serta kegiatan penyeludupan maupun jenayah rentas sempadan. Persatuan India Miri menyambut ulang tahun ke-85 justru ianya tonggak kekuatan perpaduan dan pemeliharaan budaya bagi komuniti tersebut di Miri. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting menyifatkan pencapaian 85 tahun bukan sahaja bukti dedikasi dan usaha gigih untuk berkhidmat kepada masyarakat India di Miri tetapi memperkayakan kebudayaan masyarakat itu di Sarawak secara keseluruhannya. Katanya sokongan pelbagai pihak juga telah menjadi penggerak di sebalik kejayaan berterusan sehingga ke hari ini dalam membina warisan yang memberi inspirasi dan mengangkat generasi masa depan masyarakat India di Miri. Beliau berkata demikian ketika merasmikan ulang tahun ke-85 Persatuan India Miri dan perayaan Deepavali 2024. Beliau percaya majlis seumpama ini menawarkan peluang yang baik mengukuhkan hubungan, memupuk semangat kekitaan dan bekerja secara kolaboratif ke arah masa depan lebih cerah untuk semua di samping meraihkan perbezaan serta membina persekitaran harmoni untuk semua. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.